dia boleh qasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman sebenar mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan polemik ataupun masalah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita kaedah-kaedah yang betul dalam mengendalikan masalah rumah tangga. Kita tak ada contoh lain yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang cantiknya agama kita ini, tuan-tuan, kerana Allah Taala telah mentakdirkan bahawa Nabi juga ada masalah. Dan apa yang menimpa kepada manusia, itulah juga menimpa kepada Nabi sebagai seorang manusia biasa. Sebagaimana kita juga mengalami masalah kehidupan, Nabi juga mengalami masalah kehidupan. Termasuk masalah yang timbul, konflik, krisis, polemik antara hubungan suami isteri. Sebagaimana kita mengalaminya, maka begitulah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalaminya. Kenapa? Kerana untuk dijadikan contoh kepada kita semua bagaimana cara yang terbaik berdasarkan kepada petunjuk Allah dalam menangani dan mengendalikan, dan untuk mencari jalan penyelesaian kepada setiap krisis ataupun polemik ataupun isu-isu yang berlaku dalam rumah tangga kita. Maka sidang hadirin mukminin,
pada malam ni kita mulakan dengan kisah yang berlaku di isteri Nabi yang lain. Apa yang berlaku kepada Safiyah dan bagaimana Safiyah mengadu kepada suaminya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Nabi memujuk Safiyah dan bagaimana Nabi menyelesaikan masalah ini dengan isteri Nabi yang lain. Ini sebagai panduan kepada kita semua. Mudah-mudahan bila kita baca hadis-hadis panduan daripada Nabi ini, maka kita dapat jadikan itu sebagai panduan dan pedoman kepada kita semua. Baik, sidang hadirin mukminin, kita mulakan dengan hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana qalat ibnatu yahudi fabakat fadakhala 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya tabki. Satu ketika sampailah cerita kepada Safiyah bahawa Hafsah ni siapa dia tuan-tuan? Hafsah adalah isteri Nabi dan Hafsah adalah anak kepada Umar Khattab, dan dia adalah isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai cerita kepada Safiyah bahawa Hafsah mengatakan bahawa dia adalah anak Yahudi. Hafsah kata kepada Safiyah dia anak Yahudi. Kita kalau orang kata kita Yahudi pun kita marah, kan? Orang kata kita Yahudi, oh tak suka tuan-tuan. Harga ayam harga Yahudi, oh marah. Jual barang harga Yahudi, makna teruk sangat. Dan yang kata ni tuan-tuan bukan sembarangan orang. Dia adalah madu kepada Safiyah, dan dia adalah isteri Nabi juga, dan dia adalah anak kepada Umar Khattab. Dia pergi kata kepada Safiyah yang Safiyah ni anak Yahudi. Maka bila Hafsah kata Safiyah anak Yahudi, dan apa yang diucapkan oleh Hafsah itu diketahui oleh Safiyah, fabakat, Safiyah menangislah dia, sebab itu satu penghinaan kepada dia. Malah Quran tuan-tuan bila sebut Bani Israel, dia lebih kepada konotasi positif. Bila sebut Yahudi, dia lebih kepada konotasi negatif. Itu manhaj ataupun metodologi Quran yang dihuraikan oleh ramai di kalangan para mufassirun, para ulama tafsir. Kalau sebut Yahudi ni kira biasanya benda negatif. Kalau sebut Yahudi, jadi yang sebut Safiyah ni Yahudi adalah Hafsah. Hafsah kata dia Yahudi, maka dia menangis. Safiyah menangis. Fadakhala 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya tabki. Nabi ni masuk dan jumpa dengan Safiyah, dan Nabi mendapati Safiyah sedang menangis. Tak habis lagi menangis dengan sebab dia sedih. Hafsah kata dia anak Yahudi. Jadi bila Nabi tengok dia menangis, dan Nabi tahu cerita apa yang disebut oleh Hafsah kepada Safiyah, apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Dalam usaha untuk menenangkan hati Safiyah, untuk gembirakan hati Safiyah, apa yang Nabi buat? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kata kepada Safiyah, untuk pujuk Safiyah, Nabi kata innaki ibnatu nabi
sesungguhnya engkau ni adalah anak Nabi. Hafsah kata Safiyah anak Yahudi, tapi Nabi counter balik. Nabi counter, Nabi kata engkau adalah anak Nabi. Wa inna ammaki la nabiyyun, dan bahawasanya pakcik engkau, uncle engkau pun Nabi. Bukan saja engkau anak Nabi, tapi pakcik engkau pun anak Nabi. Pakcik engkau pun Nabi. Nabi kata, wa innaki la tahta nabi, dan engkau berada di bawah penguasaan seorang nabi. Maknanya Safiyah ni adalah isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafsah kata kepada Safiyah satu label, satu gelaran yang menyinggung hati Safiyah sampai Safiyah menangis. Nabi counter balik, bagi 3 label yang mulia kepada Safiyah, dengan mengatakan Safiyah anak Nabi, dengan mengatakan Safiyah pakcik dia adalah Nabi, dan dengan mengatakan bahawa Safiyah berada di bawah kepimpinan ataupun kekuasaan seorang Nabi. Maknanya suami dia seorang Nabi. Fafima tafkharu alaik, lalu dengan apa dia nak menyombongkan diri kepadamu? Nabi kata, dengan apa nak sombong, sedangkan engkau ni anak Nabi, pakcik engkau pun Nabi, suami engkau pun Nabi, nak sombong apa lagi? Faqala ittaqillah ya Hafsah, Nabi kata kepada Hafsah, takutlah kamu kepada Allah wahai Hafsah. Tengok tuan-tuan, cara Nabi handle 2 isteri baginda, yang mana satu orang, yakni Hafsah, mengeluarkan kata-kata yang menghina atau menyinggung hati Safiyah. Dan kita tengok macam mana Nabi mengendalikan 2 isteri baginda, seorang nama Safiyah, seorang nama Hafsah. Macam mana Nabi mengendalikannya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Hibban dan lain-lain. Dan Imam Tirmizi kata hadis ni hadis sahih gharib. Baik, siapa dia yang Nabi kata Safiyah ni anak Nabi? Bila masa pula Safiyah ni anak Nabi? Takkan Nabi bohong kot. Dan kenapa Nabi kata pakcik dia pun Nabi? Suami dia tu Nabi, kita tahu sebab memang Safiyah suami dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pasal apa Nabi kita in order untuk pujuk Safiyah, Nabi kata engkau ni anak Nabi dan pakcik engkau pun Nabi? Ini disyarahkan oleh para ulama, apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, apa maksud dia anak Nabi? Maka para ulama mensyarahkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Siapa dia? Ayah dia. Siapa dia ayah dia? Maka wa huwa Harun. Ayah dia adalah Harun, maknanya datuk dia. Kan? Datuk dia tu adalah Harun. Dia keturunan Harun bin Imran. Itu mengikut pendapat sebahagian di kalangan para ulama hadis dengan apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia tu anak Nabi. Safiyah ni siapa dia tuan-tuan? Safiyah ini dia adalah nama sebenar dia adalah Safiyah binti Huyai bin Akhtab bin Sa'nah bin Ubay bin Ka'ab bin Khajraj bin Abu Habib bin An-Nadir bin An-Nuham bin Nakhun. Dia asal dia adalah keturunan Yahudi.
daripada keturunan Nabi Yaqub alaihi salam, dan dia memiliki keturunan susur galur keturunan dia sampai kepada Harun bin Imran yang merupakan saudara kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka sebab itu ulama kata maksud Nabi dia adalah anak Nabi, maksudnya dia adalah keturunan Nabi Harun alaihi salam. Ini mengikut satu pendapat. Siapa dia Safiyah? Ayah dia siapa dia? Ayah Safiyah adalah seorang tokoh daripada Bani Nadir yang mana dibunuh bersama-sama dengan Bani Quraizah. Ini cerita pasal pertembungan antara orang Islam dengan orang Yahudi. Baik. Dan mak dia Barrah, mak dia nama Barrah, kan? Mak dia mati dalam keadaan kafir, mak Safiyah ini. Dan Safiyah ni tuan-tuan, dia janda dua kali. Dia jadi janda dua kali. Yang kali pertamanya, suami dia ni adalah tokoh satu orang yang dianggap sebagai prominent figure, kan, tokoh yang hebat lah, tokoh ternama di kalangan orang Yahudi. Yang pertama tu nama dia Salam bin Mishkam al-Yahudi. Salam ni dia cerai Safiyah. Lalu Safiyah kahwin dengan satu orang lagi suami dia yang juga tokoh besar Yahudi, nama Kinanah bin Ar-Rabi'. Tapi Kinanah ni terbunuh dalam perang Khaybar. Kinanah mati dibunuh dalam perang Khaybar. Jadi Nabi SAW terlibat dalam perang Khaybar. Perang Khaybar ni dia berlaku dalam bulan Muharram tahun yang ke-7 Hijriyah. Itu perang Khaybar tahun yang ke-7 selepas Nabi hijrah ke Madinah. Jadi Safiyah jadi tawanan perang dan Safiyah berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masa tu Safiyah baru berusia 17 tahun masa kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Safiyah ni memang dicemburui oleh madu-madu dia, sebab dia ni nampak cerdik, dia ni cantik, dan kedudukan dia adalah satu orang yang datang daripada golongan yang mulia. Jadi dia dicemburui oleh madu dia. Jadi bila dia berpindah tinggal hidup bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku tuan-tuan? Safiyah mendapati bahawa isteri Nabi ni terbahagi kepada dua kelompok. Isteri Nabi terbahagi kepada dua kelompok. Yang ni kita kena tahu tuan-tuan bahawa isteri Nabi walaupun mereka salihah, tapi mereka manusia biasa. Kita tak boleh menghina isteri Nabi, Ummahatul Mukminin, kita tak boleh hina. Tapi kita kena akui bahawa walaupun mereka adalah golongan yang salihah, mereka golongan yang mulia, tapi mereka juga ada buat kesilapan. Mereka tidak maksum. Isteri-isteri Nabi tidak maksum. Mereka ada kekurangan. Dan kekurangan yang berlaku dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah yang boleh dijadikan panduan kepada kita semua macam mana Nabi mengendalikan masalah rumah tangga. Jadi kalau kita nak cerita dalam rumah tangga kita ada perbalahan, sama ada perbalahan antara isteri pertama dengan isteri kedua, ataupun perbalahan antara anak kita dengan anak kita yang lain, ataupun perbalahan antara anak kita dengan menantu dan sebagainya, maka cara Nabi mengendalikan perbalahan itu kita boleh tiru tuan-tuan. Baik, macam mana tuan-tuan? Iaitu Safiyah bila dia berpindah masuk dan tinggal bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tengok isteri-isteri Nabi ni ada dua puak. Ada dua puak. Satu kumpulan ni ada kumpulan dipanggil sebagai kumpulan Aisyah. Grup Ummul Mukminin Aisyah. Yang bersama-sama dengan Aisyah ni 3 orang isteri Nabi. Yang pertamanya Aisyah, yang keduanya Saudah, dan yang ketiganya Hafsah. 3 orang ni. Satu grup yang dipanggil sebagai Hizb Aisyah. Kumpulan Aisyah radhiyallahu anha. Grup yang kedua adalah grup Ummu Salamah dan juga isteri-isteri Nabi yang lain. Jadi itu yang didapati oleh
Safiyah. Bila Safiyah masuk dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bermakna Nabi ada masalah dalam rumah tangga baginda, dan kita tengok bagaimana Nabi mengendalikan masalah ini. Baik. Jadi para ulama pun para ulama hurai, kenapa Nabi ketika nak pujuk Safiyah, Nabi mengatakan bahawa Safiyah ini adalah anak Nabi, pakcik dia adalah Nabi. Pasal apa? Maka sebahagian para ulama hadis mengatakan maksud dia anak perempuan Nabi kerana dia keturunan Harun bin Imran alaihi salam, yakni saudara kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dengan Nabi Harun yang kita belajar itulah kan, dengan Firaun, zaman Firaun. Jadi dengan sebab dia ni keturunan Harun bin Imran, sebab tu Nabi kata engkau adalah anak Nabi, maknanya engkau keturunan Nabi. Bila Hafsah kata dia anak Yahudi, Nabi counter anak Yahudi, tapi Nabi kata anak Nabi. Lepas tu ada juga pendapat di kalangan para ulama yang mengatakan bahawa maksud anak Nabi itu bagi merujuk Safiyah adalah keturunan Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Kita mengaji sirah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam tu, dia ada dua anak kan, Ismail dengan Ishaq. Maka Yahudi ni dia daripada Ishaq, yang Arab, bangsa Arab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ada satu pendapat kata kerana Safiyah daripada keturunan Nabi Ishaq alaihissalam. Manakala bila Nabi kata pakcik engkau adalah Nabi, bagi merujuk kepada saudara kepada Harun alaihissalam, yakni Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kalimullah alaihissalam. Engkau keturunan Harun dan pakcik engkau adalah Nabi Musa alaihissalam. Itu cara Nabi nak pujuk Safiyah yang sedang menangis kerana sedih dan tersinggung dengan kegelaran yang diberikan oleh Hafsah kepada dia. Ini cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebahagian pendapat mengatakan bahawa Nabi mengatakan bahawa dia pakciknya adalah Nabi Musa alaihi salam. Sebahagian lagi mengatakan bahawa maksud pakciknya itu adalah Nabi Ismail alaihi salam. Pakcik kepada Safiyah adalah Nabi Ismail alaihi salam. Jadi itu adalah cara Nabi memujuk Safiyah. Dan bila Nabi kata wa innaka latahta nabi, sesungguhnya engkau di bawah seorang nabi, maksudnya engkau adalah isteri seorang nabi. Maknanya ada tiga kedudukan mulia dan gelaran yang mulia yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyejukkan dan mendamaikan hati Safiyah yang berkecil hati dan tersinggung dengan apa yang disebut oleh Hafsah. Soalan, tuan-tuan, kita bila isteri kita tersinggung dengan seseorang, ada tak kita counter balik untuk hiburkan hati isteri kita? Atau kita biarkan sahaja dia merajuk seorang-seorang? Atau lebih dahsyat daripada itu, kita menambahkan keadaan itu menjadi semakin teruk, kita kata lagi dekat isteri kita? Ini antara soalan yang kita kena tanya diri kita. Kadang-kadang rumah tangga ni tuan-tuan, dia bercerai-berai, dia berlaku keretakan dalam rumah tangga, bukan sebab isu yang melanda rumah tangga kita tu pelik sangat atau serius besar sangat, tak.
ada ketikanya kita dapati isu yang melanda dalam keluarga tersebut isu biasa yang melanda kepada rumah tangga orang lain, tapi kerana tidak bijaknya ketua keluarga dalam mengendalikan masalah, akhirnya menyebabkan benda yang patut boleh diselesaikan, perkara yang boleh didamaikan, akhirnya gagal untuk kita cari jalan penyelesaian. Sebab kita tidak bijak dalam menangani masalah yang melanda kehidupan kita. Kita kena tiru apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ada isteri baginda yang mengeluarkan kata-kata yang mengguris perasaan Safiyah, maka Nabi counter balik. Satu perkataan yang menyebabkan Safiyah sedih dan menangis, anak Yahudi dia kata. Tapi Nabi counter dengan 3 gelaran yang menunjukkan bahawa Safiyah adalah mulia dan tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Hafsah. Ini antara benda yang kita boleh belajar, tuan-tuan. Itu di pihak Safiyah. Cara Nabi kendalikan Safiyah yang remuk hatinya kerana tersinggung dengan gelaran yang diberikan oleh Hafsah. Tapi macam mana pula Nabi kendalikan Hafsah? Apakah Nabi pukul Hafsah? Adakah Nabi hina Hafsah balik? Hang tak sedar diri, hang tu siapa? Adakah Nabi kata macam tu? Tidak. Nabi tak kata macam tu, tuan-tuan. Nabi tidak menghina Hafsah. Nabi tidak melakukan perkara yang menambahkan lagi cemburu Hafsah kepada Safiyah. Tapi kalam ataupun apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ittaqillah ya Hafsah. Nabi kata bertakwalah kepada Allah wahai Hafsah. Nabi kata ittaqillah ya Hafsah, bertakwalah kamu kepada Allah wahai Hafsah. Jadi itu adalah cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tegur kesilapan isterinya yang bernama Hafsah. Kita tanya diri kita balik, tuan-tuan. Tanya diri kita semula. Berapa ramai di kalangan kita bila kita konfront isteri kita buat salah, suami buat salah, pasangan kita, spouse kita buat salah, tanya diri masing-masing. Berapa ramai di kalangan kita yang mengeluarkan kata-kata sama sebagaimana kata-kata yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillah wahai suamiku, ittaqillah wahai isteriku, sebagai contoh. Ittaqillah abang, kata dekat anak kita sulung. Ittaqillah angah. Alung bergaduh dengan angah, berebut benda dan sebagainya. Apa yang kita kata? Kadang-kadang kita keluarkan kata-kata kesat kepada anak kita, dan anak kita meniru kata-kata kesat yang keluar daripada mulut ayah dan ibu dia. Sebab ayah dia kata dekat dia bangang, dia kata dekat kawan dia bangang. Dia kata dekat adik-beradik dia bangang. Pasal apa? Dia belajar perkataan bangang itu disebut oleh ayah dan ibu dia. Tapi kalau ayah dan ibu dia mendidik dia, bila nak marah dekat dia, nak tegur dia, kata ittaqillah alung, ittaqillah angah. Kan, takutlah pada Allah wahai angah, takutlah kepada Allah wahai alung. Itulah juga perkataan yang akan digunakan oleh anak kita bila dia bergaduh dengan adik-beradik dia. Nanti satu masa angah bergaduh dengan alung, dia akan kata dekat alung dia, alung ittaqillah. Kata-kata ini, tuan-tuan, kata-kata yang mendamaikan. Sebab kita menyebut nama Allah dan kita kata kepada orang yang kita konfront supaya takut kepada Allah. Dan kata-kata itu dia tidak mengguris hati orang yang mendengarnya, sebab itu adalah kata-kata yang mulia.
Jadi ini antara benda yang kita kena contohi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ikut, tuan-tuan. Maka para ulama mengatakan bahawa daripada hadis yang kita baca tadi, ada beberapa perkara yang bagus yang boleh kita pelajari. Antaranya apa? Antaranya ialah seorang isteri bila dia ada masalah, maka hendaklah dia mengadu kepada suami dia. Dia kena cerita masalah dia kepada suami dia dan bagi kepercayaan kepada suami dia untuk suami dia selesaikan masalah dia. Ini antara perkara yang patut diamalkan dalam rumah tangga. Kadang-kadang satu orang isteri dia lebih percaya kepada orang lain berbanding dengan suami dia. Suami dia tak tahu apa lagi. Cerita tu tak sampai pun kepada suami dia. Tapi orang lain dah tahu dah. Orang lain dah tahu dah. Bukan setakat ayah dengan mak, bukan setakat pak mentua, mak mentua dah tahu. Adik-beradik, ipar, duai semua habis dah tahu, dah heboh, barulah suami tahu. Oh, ini tak boleh. Ini tak boleh. Antara orang yang paling awal yang kita kena sampaikan, yang kita kena buat aduan, minta jalan penyelesaian adalah kita minta kebijaksanaan suami kita untuk attend to the problem, untuk dia tengok masalah tu dan untuk dia cuba selesaikan dulu. Ini cara satu orang isteri yang menghormati kedudukan dan kemuliaan suami dia dalam rumah tangga mereka. Kita kena buat benda-benda yang macam tu. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, daripada hadis yang kita belajar tadi, setiap individu, sama ada dia suami ataupun dia isteri, dia jangan biarkan diri dia mudah terpengaruh dengan pelbagai label, gelaran dan ucapan-ucapan buruk yang ditujukan kepada diri dia. Kita jangan ambil hati sangat. Jangan biarkan diri kita terpengaruh dengan gelaran-gelaran buruk. Tak kiralah madu kita yang kata ke, adik-beradik kita yang kata ke, ahli keluarga kita yang kata ke, kita jangan ambil pot sangat. Jangan ambil pusing sangat dengan label dan gelaran macam tu. Jangan. Sebab itu akan menyebabkan kita down. Itu akan menyebabkan kita lemah semangat. Kita nak jadi orang yang kuat, kita jangan peduli dengan gelaran, labelan-labelan yang dibuat oleh orang lain, walaupun dia ahli keluarga kita sendiri. Apa yang patut kita buat bila orang panggil kita dengan gelaran yang buruk, macam yang berlaku kepada Sofia, anak Yahudi, dia kata. Dan anak Yahudi, dan yang kata tu pula adalah anak kepada Sayyidina Umar Khattab, orang yang mulia. Hafsah bukan sebarangan orang, tuan-tuan, satu orang yang mulia. Ini menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, dalam hidup kita ni, orang yang mulia dia tak lepas daripada kesilapan. Dia orang baik, dia bukan orang jahat. Dia orang baik, dia soleh, dia solihah. Orang yang takwa kepada Allah, orang yang ikhlas kepada Allah, tapi dia tidak sunyi daripada melakukan kesilapan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kawan kita, geng hak datang masjid, mengaji, alim, ada ilmu, ibadat bagus, tapi kadang-kadang dalam bab perangai tu dia ada juga masalah. Ada juga masalah. Masalah yang ada pada dia itu, kesilapan yang dia buat itu bukan bermaksud dia jahat, tak. Bukan bermaksud dia musuh Allah, bukan. Tapi kerana dia manusia, dia ada kelemahan, dia ada kekurangan. Dan kita sebagai kawan, kita sebagai sahabat, kita sebagai suami, sebagai isteri, pasangan kepada individu berkenaan, kita kena bagi ruang kepada dia untuk dia buat silap. Sebab dia manusia. Dia manusia. Maka apa yang patut kita buat ialah kita hendaklah pastikan
walaupun orang gelarkan kita dengan pelbagai gelaran yang buruk, label kita dengan pelbagai label yang buruk, kita kena jaga agama kita. Jaga agama, jaga kemuliaan kita, kehormatan kita, akhlak kita, dan kena yakin kita orang baik. Kan kita orang yang ikut agama. Orang nak kata apa kepada kita, lantak dia lah, terpulang lah. Dia nak kata apa, benda yang dia kata tu kita serah urusan dia kepada Allah. Kita tak mau ambil tahu, kita ignore, kita buat tak tahu je orang kata apa kepada kita. Walaupun yang buat tuduhan itu adalah orang yang baik-baik sekalipun, walaupun orang yang tuduh kita dengan tuduhan fitnah, gelaran buruk itu dia orang mulia, semulia Hafsah sekalipun, kita jangan ambil pusing. Sebab walaupun dia seorang yang mulia, tapi dia tetap manusia. Dia ada salah silap dia di sisi Allah Ta'ala. Kalau dia sempurna, dia bukan manusia. Suami kita sempurna, dia bukan manusia. Isteri kita sempurna, tak ada salah, tak ada silap, dia bukan manusia. Tiada di kalangan kita yang berkahwin dengan seorang yang bukan manusia. Kita semua berkahwin dengan manusia. Isteri kita manusia, suami kita manusia, anak-anak kita manusia. Maka sudah tentu mereka juga banyak melakukan kesilapan, kesalahan, ada cacat cela, kekurangan dan sebagainya. Maka walaupun orang yang mengungkapkan kata-kata itu adalah orang yang mulia sekalipun, jangan kita biarkan ucapan buruknya itu menyebabkan perasaan mental kita menjadi tidak stabil dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, kita hendaklah perjelaskan keadaan itu, kan, jernihkan keadaan. Selain daripada itu, cerita Safiyah tadi tuan-tuan sekalian menunjukkan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita supaya benda-benda yang berlaku macam ni kita kena kendalikan dengan kebijaksanaan, kena hikmah, kena cerdik. Bila ada masalah tuan-tuan, jangan kita jadi orang yang bodoh dalam menyelesaikan masalah. Kena jadi orang yang cerdik, orang yang bijaksana dalam mengendalikan masalah. Itu kepimpinan, leadership kita sebagai suami. Kena ada kewibawaan dalam mengendalikan isu-isu rumah tangga. Kita kena tenang, jangan panik, jangan hot tempered, cepat nak marah, naik angin, jangan. Dan kita kena adil kepada ahli keluarga kita, kena adil, suami kita, isteri, anak dan sebagainya. Maka antara benda yang Nabi buat ialah Nabi memujuk Safiyah dengan menceritakan keutamaan Safiyah, kelebihan Safiyah, yang mana tidak terjejas pun kemuliaan Safiyah tadi hanya dengan sebab Hafsah menggelarnya sebagai anak Yahudi. Sebab apa? Sebab dia keturunan Harun alaihi salam. Pakciknya adalah Nabi Musa alaihi salam. Dia keturunan Ishaq alaihi salam. Pakciknya adalah Ismail alaihi salam. Dan suaminya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuliaan itu diperolehi kerana iman kita dan takwa kita yang kita imani, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bagi ruang untuk azan.
Sidang hadirin mukminin, jadi apa yang berlaku kepada Safiyah itu bukan Hafsah seorang saja yang mengeluarkan kata-kata yang menyinggung Safiyah, malah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga dia keluarkan kata-kata yang tidak baik berkenaan dengan Safiyah. Padahal Aisyah adalah isteri Nabi, Ummul Mukminin, seorang yang salihah, seorang yang mulia di sisi Allah. Tapi Aisyah juga dia ada buat silap, yang mana Aisyah kata, aku pernah kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup sudah engkau berkata tentang Safiyah seperti ini dan itu, iaitu wanita perempuan yang pendek. Aisyah ni dia buat isyarat untuk tunjuk yang Safiyah ni pendek, nak tunjuk tuan-tuan cemburunya isteri-isteri Nabi kepada Safiyah. Yang saya sebut tadi, Hafsah dia dalam kelompok yang sama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah pun dia ada komen berkenaan dengan Safiyah. Dia kata Safiyah ni rendah, satu perempuan yang rendah, yang pendek. Lalu apa kata Nabi? Nabi kata, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajjathu. Nabi kata, sungguh engkau telah menyebut, engkau telah mengatakan satu perkataan yang seandainya bercampur dengan air laut, kalimat itu akan mengotorinya. Al-Hafiz Abu Tahir kata sanad hadis ni sahih. Nak tunjuk dahsyatnya perkataan tu, buruknya perkataan tu, Nabi buat satu perumpamaan. Perkataan tu kalau campur dengan air laut, dia boleh mengubah air laut. Padahal kita tahu air laut ni sangat luas dan sangat banyak. Macam mana satu kotoran boleh mengubah air laut, sifat air laut? Tapi itu gambaran yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Aisyah tidak mengulangi perbuatan sedemikian. Jangan keluarkan kata-kata yang boleh menyinggung atau memburukkan Safiyah. Bukan kata Aisyah ni sempurna, tak ada buat salah, tak. Aisyah juga ada buat salah. Jadi tuan-tuan, kalau orang macam Aisyah, orang yang sebaik semulia Aisyah juga buat salah, kalau orang yang sebaik dan semulia Hafsah pun buat salah, maka tuan-tuan, bagilah ruang dan peluang kepada isteri kita untuk buat salah. Kita jangan berdendam, jangan jadikan itu sebagai isu yang sangat besar sehingga menyebabkan berlaku keretakan dalam rumah tangga. Ringkasnya tuan-tuan sekalian, maka apa yang dapat kita pelajari daripada contoh yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kita dinasihatkan supaya bila pasangan kita buat silap, kita nasihat dia dan kita ingatkan dia kepada Allah dengan ungkapan ittaqillah. Kata kat isteri kita, kata dekat suami kita, dekat anak kita, ittaqillah, takutlah pada Allah, takwalah pada Allah. Masa anak kita bergaduh sama-sama dia tu, kita nak tenangkan dia, kita kata kat anak kita ittaqillah. Bila isteri kita cemburu, tuduh kita macam-macam, kita kata kat dia ittaqillah. Ini antara kalimat yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Akhir sekali tuan-tuan sekalian, apa yang datang daripada Aisyah, benda buruk tentang Safiyah, yang datang daripada Hafsah tentang benda buruk tentang Safiyah, dua-dua insan ini insan yang mulia, tapi dia boleh silap bila dia marah. Bila kita marah tuan-tuan, walaupun kita orang yang mulia, kita akan silap. Ini satu pelajaran yang sangat berguna kepada kita. Semulia Aisyah, bila dia cemburu, dia tak puas hati dengan Safiyah, dia akan silap. Orang yang semulia Hafsah, walaupun dia seorang yang semulia dan salihah, tapi bila dia cemburu, dia tak puas hati dengan Safiyah, maka dia keluar perkataan yang tidak sepatutnya.
Maka kita diperintahkan supaya jaga lidah kita. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzaghu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-Ku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perbalahan, perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi kalau kita ikut sangat, marah kita, tak puas hati dan sebagainya, kita akan terikut-ikut dengan kehendak syaitan. Maka jalan yang terbaik, kita tenangkan diri kita, kita kawal diri kita, terutamanya lidah kita, untuk tidak mengungkapkan kata-kata yang boleh menimbulkan perbalahan, khususnya di kalangan kaum keluarga dan rumah tangga kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka